Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sekarang kita berada dalam pengajian pengajian yang dipanggil sebagai pengajian menggunakan kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Kitab ini insya-Allah kita akan bincangkan mengenai yang pertama sekali adalah Qamus Al-Quran. Itu slot pertama kita. Slot yang kedua adalah mengenai dengan tadabbur Al-Quran. Slot yang ketiga insya-Allah akan diambil oleh Ustaz Agong, iaitu latihan menggunakan kitab merah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam slot Qamus Al-Quran, kita berada pada muka surat yang ke-160. Ini adalah pusingan kedua kita dalam mencari dua kotak merah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang masih setia bersama dengan kami. Tuan-tuan yang terlepas siaran kami sebelum ini, bolehlah tuan-tuan puan-puan melayari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun terus ke YouTube iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat pada muka surat 160 membicarakan Qamus Al-Quran, iaitu huruf Fa. Fa, ta, ya. Okey. Fataya. Fata. Fata ni apa? Fata ni adalah kita panggil yang muda, yang segar bugar, yang muda, tak kira lelaki dan juga perempuan. Tuan-tuan, bila sebut tentang fatatun ataupun fataun, kadang-kadang dikunyahkan untuk hamba, hamba lelaki dan juga hamba perempuan. Fata ni dengan fatatun, fata dengan fatatun, kadang-kadang dijadikan dia kunyah. Okey. Dijadikan dia kinayah untuk hamba dan juga amah. Abdun hamba lelaki, amah tu hamba perempuan, amatun. Okey. Tuan-tuan lihat dalam surah apa? Turawidu an nafsiha, turawidu fataha an nafsihi. Surah apa tu? Turawidu fataha an nafsihi. Surah Yusuf ada tak? Tuan-tuan lihatlah surah Yusuf kalau ada, juzuk 12. Ada tak? Juzuk apa tu? Juzuk 12, iaitu muka surat 238, ayat ke-30. Wa qala niswatu fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Para wanita telah berkata, para wanita di Mesir telah berkata,
imra'atul aziz, isteri permaisuri Mesir, turawidu an nafsiha, dia yang menggoda fataha, pemudanya. Fataha tu hamba, fataha pelayan, pemuda. Okey, an nafsihi, dia yang melayan, menggoda pemuda tadi. Pemuda tu Nabi Yusuf. Fatah ni digunakan untuk hamba tau. Sebab mereka menjadikan Nabi Yusuf sebagai hamba. Sebenarnya Nabi Yusuf tak boleh jadi hamba. Sebab dia orang merdeka. Dia orang merdeka. Cumanya satu rombongan telah nampak Nabi Yusuf berada dalam perigi. Mereka angkat dan mereka ambil, mereka jadikan ia sebagai hamba. Sebenarnya Nabi Yusuf bukan hamba. Sebab hamba ni lebih kepada tawanan perang. Okey. Yang tuan-tuan perlu tahu, Fata ni, kita lihat dalam buku ni dulu. Afta makna memberi penerangan, memberi fatwa. Mufti, memberi fatwa. Afta, yufti, iftaan, fahuwa mufti. Mufti tu isim fa'il. Yang memberi penerangan iaitu yang memberi fatwa. Istafta, minta fatwa, minta pendapat. Fatan adalah pemuda. Jamak dia adalah fityatun boleh, fityanun boleh. Kalau pemudi, fatayatun. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fata ni dia ada dua jamak, iaitu fityatun dan juga fityanun. Manakala jamak kepada fatatun adalah pemudi, seorang pemudi. Jamak dia adalah fatayatun. Jelas Cakap tu jelas? Okey. Min fatayatikumul mu'minat. Juzuk apa tu? 18. 18. 16 satu muka. Tuan-tuan tengok 16 satu muka dia. Lihat muka surat 354. 354. Ayat ke-33. Nampak? Waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum. Nampak fatayatikum? ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Okey, wala tukrihu fatayatikum, janganlah kamu memaksa hamba-hamba perempuan kamu alal bigha, untuk berzina. In aradna tahassuna, jika mereka nak menjaga kesucian diri mereka. Litabtahu aradal hayatid dunya, kerana semata-mata kamu nak mencari habuan harta dunia di kehidupan dunia. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim
la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Juzuk yang ke-13, page yang pertama tuan-tuan. Page yang pertama sekali, juzuk 13, surah Yusuf. Muka surat 242 ayat ke-62. Wa qala li fityanih ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Nampak tak? Dan Nabi Yusuf telah berkata kepada orang-orang suruhannya, masukkanlah barang-barang tukaran mereka ke dalam guni-guninya. Nampak tak? Telah berkata kepada siapa tu? Fityan. Kepada pelayan ataupun kita panggil apa, fityan, orang bawahan dia. Pekerja dia. Okey. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jelas Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dua-dua ni fityah, perkataan fityah. Mana pemuda-pemuda, jamak kepada fatan. Itu dalam juzuk yang ke-16 ya tuan-tuan. Puan-puan yang dirahmati Allah. Juzuk yang ke-16. Juzuk ke-15 tu, suratul Kahfi, juzuk 15. Muka surat 294. Tuan-tuan lihat ayat ke-10. Iz awal fityah, ketika mana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi mencari tempat perlindungan di gua. Sesungguhnya mereka, ayat ke-13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum ma'il huda. Dan Allah Ta'ala telah tambahkan kepada mereka petunjuk, keimanan, petunjuk. Okey. Wal futya wal fatwa, jawab terhadap kemusykilan. Itu futya, fatwa atau futya dan juga fatwa. Okey. Fatwa futya makna samalah ya. Wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fastaftihim ahum ashaddu khalqan. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Okey. Tuan-tuan lihat yang pertama dalam surah An-Namli. Juzuk yang ke-19, 9 lai. Juzuk 19, 9 lai. Okey. Mana 19, 9 lah Kisah Balqis ni, Suratul Furqan. Muka surat 379, ayat yang ke-32. Qalat ya ayyuhal mala'. Balqis telah berkata, wahai pembesar-pembesar, aftuni fi amri, berilah pertimbangan, berilah fatwa atau berilah pendapat kepada aku mengenai dengan masalah aku ini. Ma kuntu qati'atan, aku tidak menjadi orang yang memutuskan satu urusan, qati'atan amran hatta tashhadun, sehinggalah kamu hadir padaku. Dibawa meeting. Suratnya sampai kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Macam mana kita nak buat surat ni? Kita nak reply macam mana tu? Okey Seterusnya dalam juzuk yang kelima, juzuk yang ke Suratul Saffat, page yang pertama Suratul Saffat, juzuk 23 Ada tak? Surah Saffat juzuk 23, page yang pertama.
Surah Safat. Surah Safat tu page yang pertama. Ada tak? Ayat yang ke-11, muka surat 446. Fastaftihim ashaddu khalqan amman khalaqana. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Tanyakanlah kepada mereka. Istafti. Mintalah. Istafta yastafti. Istafti ni fi'il amar fi'il amar. Mintalah pandangan mereka. Adakah mereka lebih dahsyat penciptaan ataupun orang yang telah Allah Ta'ala ciptakan? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan mereka daripada tanah liat. Tanah liat. Okey. Ciptaan mereka lagi hebat ke ataupun siapa? Itu maksud dia. Itu perkataan apa tu? Perkataan fatwa atau futhya. Daripada istafta. Afta yufti memberi pandangan. Kalau istafta minta pandangan, juzuk yang kelima mengenai harta anak yatim. Macam mana nak kahwin mereka, boleh tak boleh ni? Jaga harta anak yatim, sekali nak package nak kahwin dengan mereka. Macam mana tu? Dalam juzuk yang ke berapa? Kelima. Juzuk kelima 8 lai plus 1 page. Muka surat berapa tu? 98. Ayat yang ke 127. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka minta fatwa, minta pendapat kamu wahai Muhammad mengenai dengan perempuan ni. Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, Allahu yuftikum fihin. Allah Ta'ala telah memberi fatwa kepada kamu mengenai mereka perempuan-perempuan. Nampak? Afta yufti beri fatwa, istafta yastafti minta fatwa, minta pendapat. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Saya hanya diberi masa 15 minit. Jadi kita sempat untuk membincangkan perkataan fataya sahaja. Yang lain tak sempat kita bincangkan. Insya-Allah kita akan masuk pada masa yang mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus kepada slot yang kedua, slot tadabbur Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari Jumaat yang lalu, minggu yang lalu kita telah bincangkan 3 ayat. Suratul An'am, Suratul A'raf dan juga Suratul Hud. Kita ulang balik sekali lagi dalam ayat Suratul An'am ayat ke-158. Juzuk yang ke-8. Okey. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Itu surah Al-An'am ayat 158. Tuan-tuan lihat pada ayat tu, yauma ya'ti ada ya. Yauma ya'ti ba'du ayat ada ya tu. Dalam surah Al-A'raf tuan-tuan lihat, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dekat mana perbincangan kita? Tuan-tuan lihat pada ayat 53, hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti, ada ya tu. Yauma ya'ti. Cuma berbeza dalam surah Hud tak datangkan ya. Tuan-tuan lihat pada surah Hud ayat 102 sampai 105. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dhalika laayatan liman khafa azabal akhirati dhalika yawmun majmu' dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Tuan-tuan lihat ayat 105. Yauma ya'ti la, nampak? Sebab apa tak yauma ya'ti la takallamu? Nampak tuan-tuan? Dibuangkan ya. Asalnya yauma ta'ti, yauma ya'ti. Suratul An'am dibubuh ya, Suratul A'raf diletakkan ya, sampai Suratul Hud dibuangkan ya. Itu perbincangan dalam surat tadabbur kita insya-Allah pada hari ini. Masa diberikan hanya 15 minit. Insya-Allah saya akan kupas satu persatu insya-Allah. Sesungguhnya kita lihat dalam Suratul Hud, bila hazaf sudah pastilah ada sebab sudah pasti ada sebab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam beberapa tempat dalam surah Hud, semuanya disegerakan azab kepada orang-orang kafir. Seperti mana berulangnya janji, iaitu dekatnya penurunan azab kepada mereka. Sebab itu Allah Taala menyatakan surah Hud, وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. Benar, sekiranya Allah Ta'ala melewatkan azab daripada mereka kepada satu waktu yang ditentukan, pasti mereka kata, مَا يَحْبِسُهُ, apa yang melarang azab tu turun ni? Mereka cabar pula. Nampak? Mana janji nak bagi tahu mereka akan dikenakan azab. Azab tu maknanya dekat dengan mereka. Nabi Soleh berkata kepada kaum dia dalam surah Hud juga, ayat 64-65, wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun qarib fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam Zalika wa'dun ghairu makdzub. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, jangan kamu menyentuhnya, unta tadi, dengan keburukan. Jangan buat keburukan dekat dia. Maka akan menimpa kepada kamu, menyebabkan akan menimpa kepada kamu azab. Azab yang dekat. Azab dah dekat dan nak menimpa kamu. Fa'aqaruha, mereka sembelih kambing tadi, bunuh. Faqala tamatta'u, Nabi Saleh kata, berseronoklah kamu dalam masa 3 hari je kat rumah kamu. Zalika wa'dun ghairu makdzub, inilah janji yang tidak akan didustai. Azab ni pasti akan datang. Nampak tak begitu azab nak turun sangat dah tu. Kisah Nabi, kisah surah dalam Hud ini banyak ceritakan disegerakan azab, dibinasakan mereka. Okey. Dalam kisah Allah Ta'ala berkata mengenai dengan kaum Lut, inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib, sesungguhnya janji yang azab untuk mereka pada waktu subuh, tidakkah subuh telah dekat lah.
wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Nah. Okey, ayat 81 83 tuan-tuan tengok Sekarang ni kita lihat tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh lihat daripada satu aspek. Okey. Berulangnya isti'jal, penyegeraan azab ini dari satu sudut. Satu sudutnya membicarakan surah Hud ini azab turun segera. Bila azab turun segera, di antaranya untuk meringkaskan perkataan dibuangkan ya. Sebab tu dibuangkan huruf. Sebab itu dibuangkan ya pada surah Hud. Sebab nak bagi tahu ni azab dah segera sangat nak turun ni. Cepat sangat nak turun kepada kamu ni. Nampak Bila benda yang cepat, kita tak buat ayat sempurna. Contoh benda yang cepat, kita nak cakap ular datang kepada kamu, kita tak kata ular telah datang, tak kata ular, cukup. Telah datang semua dibuang. Nampak jelas? Daripada satu sudut yang lain, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, annahu taraddada al-wa'd, iaitu berulangnya janji, iaitu waktu dah dekat penurunan azab. Maka sudah sayugianya lah, sesuai lah dibuangkan. Untuk fi'il ata ya'ti dibuangkan ya, mengisyaratkan iaitu hampir dah azab ni nak kena kepada mereka. Nampak tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada satu sudut. Satu sudut yang lain tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat kepada penyebutan surah Hud adalah iqabil umam as-sabiqah wa halakihim, hukuman kebinasaan umat-umat yang telah terdahulu. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada hari kiamat akan datang. Hari kiamat akan datang. Dan juga akan menimpa pada hari kiamat tersebut hukuman azab kepada orang-orang kafir, seperti mana menimpa kepada umat-umat yang telah terdahulu. Okey? Nak bagi tahu wa in huwa illa ajal ma'dud fayahin. Nak bagi tahu dah waktu dah dekat sangat dah. Nampak nak turun dah. Sebab itu dibuangkan ya daripada perkataan ata ya'ti. Sebab apa buang? Sebagai satu indikator, sebagai satu dalalah. Apa dia? Suratil ityan, iaitu nak bagi tahu cepat sangat ni. Ata ya'ti, cepat. Sebab itu dibuangkan dia. Azab turun cepat sangat ni. Ada pun surah Al-An'am, surah Al-A'raf tak cerita benda tu. Tak cerita tentang azab turun cepat yang tak ada. Okey. Kemudian daripada sudut yang berikutnya, yang ketiga. Sudut yang ketiga kalau tuan-tuan lihat, berulangnya perkataan ityan dan juga mustaqnya yang berbeza-beza lah, isim fa'il ke, isim maf'ul ke, masdar ke apa ke, fi'il ke. Jadi berulang-ulangnya daripada pada setiap suratul An'am perkataan ata ya'ti ityanun, dan juga suratul A'raf diulang sebanyak 24 kali. Berbeza dengan surah Hud, berulang dia hanya 13 kali je. Nampak surah Al-An'am dengan Al-A'raf dikombainkan menjadi 24 kali. Tapi suratul A'raf, surah Hud diulang perkataan ata ya'ti ityan hanya berapa kali? 13 kali sahaja. Sudah pasti di sini apabila banyaknya PL ata ya'ti pada dua surah Al-An'am dan juga Al-A'raf, maka sudah pastilah binaknya juga banyak. Apa binak? Iaitu binaan hurufnya banyak. Iaitu daripada ata ya'ti tambahkan ya ya'ti. Tapi untuk surah Hud, kerana bilangannya sedikit, ulangannya sedikit, perkataan ata ya'ti, binaknya sedikit, maka digugurkan ya, nak menunjukkan perkataan ata ya'ti tidak sebanyak mana perkataan ata ya'ti ityan di dalam suratul An'am dan juga suratul A'raf. Nampak seperti mana kita pernah bincang pada minggu yang lalu mengenai dengan may yahdillahu fahuwal muhtadi. Muhtadi, ada sebahagian may yahdillahu fahuwal muhtad. Ada yang sebut ya, ada tak sebut ya. Sebab apa? Seperti itulah masalahnya.
Yang tak disebutkan ya kerana perkataan hidayah tu sedikit. Yang disebutkan ya muhtadi kerana sesuailah pada surah tersebut banyak disebutkan perkataan hidayah. Okey. Dan juga mungkin untuk diidafahkan satu lagi, iaitu apabila ditegah perkataan pada ayat surah Hud melainkan dengan izin Allah, maka dihazafkan daripada kalam, dihazafkan ia daripada perkataan ya'ti, maka dihazafkan ta juga daripada perkataan takallum. Tuan-tuan lihat dalam surah Hud, 6 lai surah Hud, juzuk ke-12, betul? Tuan-tuan lihat, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih, pada hari yang akan datang tidak dapat berbicara oleh seorang pun illa biiznih, melainkan dengan izin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, di kalangan mereka ada orang yang syaqi, celaka, ada orang yang sa'id, berbahagia. Apabila tak boleh bercakap pada hari yang tak boleh berbicara seorang pun, nampak bila la itu nafi, kemudian ada nafsun. Nafsun tu isim nakirah tanwin. Dalam ilmu usul disebut apa? Siyaqun nafyi bin nakirah ta'ummu. Isim nakirah selepas daripada la nafi bermaksud total, umum. Tak ada seorang pun yang berbicara pada hari tersebut melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna pada hari yang mana ditegah untuk bercakap, melainkan dengan izin Allah, maka disebabkan tak boleh bercakap, jadi perkataan kalam tersebut, perkataan kalam dihazafkan juga ta dia. Bila tak boleh bercakap, jadi sudah pasti terhalang. Bila terhalang tak boleh nak datangkan ya, terpaksa dibuang. Begitulah juga takallamu. Asalnya apa pada ayat 105 muka surat 233? Asalnya adalah yauma ya'ti la tatakallamu nafsun illa biiznih. Tatakallamu, tapi dipendekkan jadi takallamu, dia buang, hazaf. Itu banyak dalam penggunaan, dalam surah banyak penggunaan tu. Atas wazan tafa'ala tatawadda, jadi kita hazafkan tawadda'u, ada, boleh terjadi. Menunjukkan sebab apa dihazafkan, menunjukkan biqillatil kalam, sedikitnya perkataan pada waktu itu. Sedikit sangat perkataan, sebab itu dibuang. Tuan-tuan nampak Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Okey. Sekarang kita sudah bersiaran berapa minit? Hampir ke setengah jam dah. Jadi cukup dulu sekadar itu. InsyaAllah esok kita masuk lagi dalam bab tadabbur Al-Quran, kerana kita telah pun menjangkau 32 minit. Kerana slot yang pertama 15 minit, slot yang kedua 15 minit, 30 minit. Cukup sekadar itu tanpa melengahkan masa. Saya minta tuan-tuan tekan butang share untuk pengajian kita pada pagi ni, supaya ramai lagi yang tak tahu page kita ni mendapat manfaat, mengambil istifadah daripada pengajian kita pada pagi yang mulia ni, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, saya terus menjemput Ustaz Agong dalam slot membincangkan apa nama kitab berwarna merah, iaitu latihan kitab dasar, kata dasar Al-Quran Al-Karim. Dipersilakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, haji dan hajah semua,
InsyaAllah kita akan, pada sesi kali ini kita akan membahas soalan-soalan yang ada dalam latihan di buku latihan kaedah kata dasar Al-Quran, kata dasar bahasa Al-Quran, muka surat 69. Muka surat 69. Ini surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 202. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Yang pertama, فَإِذَا قَضَيْتُمْ, dan ketika atau jika qadaitum. Yang pertama, qadaitum. Okey. Nombor yang pertama, qadaitum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sini ada tum. Tum ni sebagai fa'il dia. Macam biasa, simbol fa'il, tum. Cuba cari marker dalam almari tu masuk. Okey. Jadi ini tum ini sebagai fa'il dia. Kata dasar di sini dah bagi tahu, iaitu qad, qaf, dad dan ya. Kata dasar dia qaf, dad dan ya. Ini kata dasar dia atau usulul kalimah. Okay. Rujukan kamus dia apa? Fi'il madi dia apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia adalah qada, yaqdi. Ini fi'il madi dia. Ini fi'il madi dia punya. Apa wazan dia ni? Fa'ala yaf'ilu. Okey, syukran. Okey. Apa makna dia? Boleh kita rujuk dalam kamus, cari di qaf, dad dan ya. Makna dia kalau kita tengok dalam kamus Al-Quran, kita akan terjumpa makna dia adalah menunaikan. Cuba kita tengok dulu dalam kamusnya. Qada. Sini. Menentukan. Perintah, selesai, jatuhkan hukuman atau menyelesaikan. Selesai atau menunaikan. Menyelesaikan. Okey. Fa idza qadaitum manasikakum, dan jikalau kalian selesai, jadi makna dia telah selesai. Dan jikalau kalian telah selesai, jadi terjemahan penuh dia kalian telah selesai. Kalian telah selesai. Sebabkan dia fi'il madi ya. Jadi kan ada telah dia. Dan ketika kalian telah selesai manasikakum. Manasik haji ya. Fadhkurullah. Nombor 2, fadhkurullah. Udhkuru. Fadhkurullah, udhkuru. Yang waw ni, ini pelaku dia. Maknanya apa ni? Ini kan fi'il amar ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau waw fi'il amar ni, ini bermaknakan kalian. Ini fa'il dia. Ini fi'il amar. Fi'il madi dan fi'il mudhari' dia apa? Zakara yadhkuru. Udhkur. Lepas zakara yadhkuru. Fi'il amar dia udhkur. Fi'il amar dia udhkur. Zakara yadhkuru udhkur. Jadi ini ni fi'il madi dia atau rujukan dia adalah zakara. Zakara yadhkuru udhkur. Zakara. Ini rujukan dia. Kata dasar dia apa? Fa, ain dan lam. Apa kata dasar dia? Za,
kaf dan ra. Ini kata dasar dia. Sini pun dah ada dia bagi. Rujukan kamus dah ada sini. Zakaro. Jadi zakaro yadhkuru itu rujukan kamus. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Kalau kita cari dalam kamus tu, maknanya adalah ingat, mengingati ya. Fadhkurullah atau berzikir juga boleh. Maka berzikirlah, mengingatlah, ingatlah Allah. Jadi sini ni yang kata dasar dia za, kaf dan ra. Lepas tu terjemahan penuh dia kamu ingatlah, kamu berzikirlah. Kamu ingatlah Allah kadzikrikum abaakum, sebagaimana kamu mengingat nenek moyang kamu. Jadi dahulu tu kalau orang Arab tu dia selalu mengingat, menyebut-nyebut nenek dia, nama nenek dia, nenek moyang dia untuk membangga-banggakan. Macam tu. Au asyadda dzikran, ataupun lebih lagi dalam ingat dia. Ada yang tanya boleh rujuk dekat buku senarai perkataan paling kerap. Ni rujuk dia kepada buku yang hijau buku yang hijau ni. Buku yang hijau, yang ni buku yang hijau rujuk yang dalam kitab ni Buku tu ada dia tanya untuk cari makna. Dalam kitab ni ada. Dalam sini. Kalau dalam buku senarai tu ada. Cuma dia untuk satu kata dasar, contohlah di sini ni. Kalau dalam kitab ni, contoh kata dasar dia yang ni. Sini ni dah ada dibuat perkataan yang mempunyai kata dasar yang sama. Jadi lebih seronok pakai, lebih selesa pakai kitab ni sebenarnya. Cuma sama saja. Cuma saya showkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan kitab yang hijau. Yang dalam kitab yang apa? Perkataan yang kerap tu itu pun bagus juga. Ada juga dalam tu. Boleh juga cari. Okay. Cuma itu perkataan yang kerap saja. Kalau ini memang khas untuk Al-Quran, perkataan dalam Al-Quran. Jadi kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi may yaqulu. Nombor 3. Faminan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada yang yaqulu. Yaqulu. Dan di antara manusia tu ada yang yaqulu. Yaqulu ni apa fa'il dia? Kita kena tahu fa'il dia sebab kita nak bagi terjemahan penuh. Apa fa'il dia ni? Fa'il dia adalah mustatir huwa. Dia. Okey. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Ada huruf mudhara'ah di awalnya. Wazannya apa? Yaf'ulu. Okey. Sini ni dah bagi makna dia berkata. Okey. Kata dasar dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Tengok saja sini. Kata dasar dia adalah qaf, waw dan lam. Ini kata dasar dia. Jadi kalau nak cari kata dasar tu memang kena tahu wazan dia. Rujukan kamus kena tahu fi'il madi dia. Ni apa fi'il madi dia yaqulu ni? Iaitunya qala. Cari di qala. Maknanya berkata. Wa minan nasi may yaqulu rabbana, dan di antara manusia ada yang berkata atau yang berdoa. Rabbana, wahai Tuhanku, Tuhan kami, atina. Ati. Okey, atina. Ati. Okey. Nombor 4 Sini dah bagi kata dasar dia. Kata dasar dia itu hamzah, ta dan ya. Kata dasar dah dibagi sini Hamzah, ta dan ya. Hamzah, ta dan ya. Ini kata dasar dia dah bagi dah. Lepas tu rujukan kamus dia apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah fi'il amar. Ini fi'il amar. Apa fi'il madi dan fi'il mudhari dia? Fi'il madi dan fi'il mudhari dia adalah ata, macam yang ini ada perkataan dia sebelum ni kita jumpai. Ata yu'ti. Ata yu'ti. Kita dah ada bincang yang ni sebenarnya. Okey. Ata yu'ti. Fi'il amar dia, ini dia fi'il amar dia. Ati. Ati. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mencari rujukan dia, rujukan dalam kamus, inilah dia rujukan dalam kamus. Cari perkataan ata. Dalam kamus ada yang ada tertulis sana tu ata, bukan ati.
Jadi kalau nak rujuk kepada kamus, cari yang ini, bukan yang ni ya. Sebab tu sini rujukan kamus itu ata. Kata dasar dia hamzah, ta dan ya. Maknanya apa? Ati. Kamu. Sini ni kan kamu ni, fa'il ni kan mustatir anta sini ni. Fa'il dia mustatir anta. Kamu, engkau. Engkau, ata tu makna dia apa? Berikan. Engkau berikanlah. Engkau berikanlah atau kamu berikanlah. Atini boleh. Atini. Apa? Atini. Boleh juga atini, silakan. Kalau atini, kalau sini ni kan atina. Kalau sini ni yang kita jumpa dalam ayat ni atina. Sebabkan untuk kami. Objek dia kami, berikan kepada kami. Engkau berikan kepada kami, ke atas kami. Jadi ini objek dia kami. Kalau atini ini kepada saya, kepadaku. Berbeza dia. Objek dia atau maf'ulun bih dia berbeza. Itu maf'ulun bih dia. Okey. Okey? Ada soalan ni? Ada. Jadi atina, berikanlah kami, engkau berikanlah. Jadi makna sini ni kamu atau kamu berikanlah ke atas kami fit dunya, di dunia, wa ma lahu fil akhirah, dan jadi dia meminta kesenangan di dunia sahaja. Minta kesenangan di dunia. Mayaqulu rabbana atina fid dunya, berikanlah kesenangan, rezeki di dunia sahaja, harta di dunia sahaja. Wa ma lahu fil akhirah min khalaq, sehingga di akhirat, wa ma lahu, di akhirat dia tak ada punya apa-apa, min khalaq, dari apa-apa nak dia tak dapat bahagian di akhirat. Tak dapat apa-apa di akhirat. Sebabkan yang dia minta hanya untuk dunia sahaja. Itu. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara manusia, may yaqulu. Wa minhum may yaqulu. Yaqulu ni kita dah bincang tadi ya. Yaqulu ni dah sama, 3 dengan 4 ni sama saja. 3 dengan 4 tak payah lagi. Nombor 6, may yaqulu, dan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, ke atas kami, fit dunya, di dunia ni hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Jadi berikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Waqina, waqina, yang qi ni, qi, perkataan qi ya. Ini bukan huruf, ini perkataan, ismun. Ismun fi'lun. Qi. Fi'il apa ni? Ini fi'il amar, tuan-tuan dan puan-puan. Ini fi'il amar. Di sini ni maknanya dah ada. Engkau peliharalah. Ada lah sini. Ini dah makna dah fi'il amar dah. Okey. Kata dasar dan fi'il madi dia apa? Kata rujukan dan kata dasar dia apa? Kata rujukan dia, fi'il madi dia iaitunya waqa, yaqi. Yaqi. Sebab tu fi'il amar dia qi. Okey. Jadi rujukan dia, kalau kita nak cari dalam kamus, maka kita kena rujuk waqa. Jangan cari qi. Takkan terjumpa dalam kamus. Okey. Waqa, yaqi. Wazan dia apa ni? Wazan dia fa'ala. Dari wazan ni lah kita terjumpa apa kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Waw, qaf dan ya. Ini kata dasar dia. Ini rujukan kamus dia. Okey. Maknanya apa? Peliharalah. Jadi waqina, dan engkau peliharalah kami azaban nar, daripada azab neraka. Ulaika lahum nasibum, mereka itulah lahum nasibun, bagi mereka nasibun. Nasibun ni bahagian, mimma kasabu, bahagian dari apa-apa yang mereka usahakan, dari apa-apa yang mereka perbuat. Itu. Sini ni kasabu. Kasabu. Makna dia
kasabu. Macam ni ya. Jadi waw ni mereka. Ni fa'il dia. Ini fa'il dia atau maknakan mereka. Okey. Wazan ni apa ni? Fa'alu. Kita kena tahu wazan ni untuk apa? Untuk tahu kata dasar dia. Kata dasar dia apa? Kaf, sin dan ba. Sejajarkan saja dengan fa'il dan lam. Okey. Rujukan kamus dia. Ini fi'il madi ni tuan-tuan dan puan-puan. Kasaba yaksibu. Okey, senang saja nak cari rujukan kamus ni. Kena cari fi'il madi dia. Kasaba yaksibu. Tapi yang ini pun dah fi'il madi dah. Yang ini ni. Sini ni kasabu sebabkan dah berjumpa dengan waw sebagai fa'il. Asal dia kasaba. Jadi maknanya apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari, kasaba tu maknanya usaha atau perbuat. Jadi mimma kasabu, dari apa-apa saja yang mereka usahakan. Jadi rujukan kamus dia kasaba, makna terjemahan penuh dia adalah mereka perbuat atau mereka usahakan. Jadi ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu memperoleh bahagian dari apa-apa saja yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat dalam perhitungan. Okey. Jadi ini dalam surah Al-Baqarah ayat 200 hingga ke 202. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita ulangi lagi, yang pertama, qadaitum, rujukan kamus dia adalah qada. Qada macam tu terjemahan penuh dia. Kalau terjemahan penuh ni kena bagi sekali fa'il dia. Jadi qadaitum, ada tum sini, kalian kalian telah selesaikan, tunaikan. Jadi fa idza qadaitum, dan ketika kalian telah tunaikan, selesaikan, kalian telah selesaikan. Kamu atau kalian, kamu telah tunaikan. Uzkuru. Uzkuru, kata dasar dia apa? Za, kaf dan ra. Zakara rujukan kamus dia, fi'il madi dia. Terjemahan penuh dia apa? Uzkuru, kalian. Ini kan fa'il dia kalian ni. Kalian ingatlah, atau kalian berzikirlah. Nombor 3, yaqulu, kata dasar dia qaf, waw dan lam. Tadi dah kita buat. Rujukan kamus dia apa? Fi'il madi dia apa? Qala. Maknanya dia berkata. Lepas tu ata. Sini ata. Sini ni sebenarnya fi'il dia adalah ata. Sini kata rujukan kamus dia itunya ata. Kata dasar dia hamzah, ta dan ya. Maknanya apa? Kalau ati fi'il amar, fa'il dia apa tadi? Fa'il dia kamu. Jadi kamu berikanlah. Jadi kalau terjemahan penuh ni kena ada jugalah fa'il dia. Nombor 5 tak payah, ni dah sama dengan nombor 3. Nombor 6 qi. Qi, kata dasar dia apa tadi? Waw, qaf dan ya. Kata rujukan kamus dia itunya fi'il madi dia, itunya waqa yaqi. Maknanya engkau periharalah. Sini dah ada makna. Nombor 7 kasabu, kata dasar dia kaf, sin dan ba. Rujukan kamus dia kasaba. Tadi dah kita buat. Maknanya apa? Mereka usahakan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, jawapan daripada latihan yang telah puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan kerjakan di muka surat 69. Esok insya-Allah kita masuk kepada muka surat 70. Jadi sila tuan-tuan dan puan-puan baca dulu muka surat 70. Jadi esok insya-Allah kita akan bincang dan bahas bersama-sama jawapan-jawaban untuk soalan-soalan yang ada di muka surat 70. Selepas tu kita masuk kepada latihan yang ke-7 insya-Allah, iaitunya latihan kata kerja pasif atau majhul. Itu saja dahulu pada perjumpaan kita, perkongsian bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan tetap bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Walaupun mungkin terasa susah, insya-Allah nanti Allah akan mudahkan tuan-tuan dan puan-puan dalam memahami bahasa Al-Quran ini, iaitunya bahasa Arab. Okey, tak ada soalan Jadi itu saja dahulu perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Saya minta maaf. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.